Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Sekarang pukul 7.44. Ada lebih kurang 15 minit lagi sebelum pukul 8 Okey. Jadi 7.44 betul. Tuh 7.44 5 hari bulan 2 2024 7.44. Tak percaya. Okey. So 7.44 ada lebih kurang 15 minit untuk I cerita sikit mengenai semester yang kedua ni kan. Masih lagi chapter yang keempat, tambah dengan chapter yang kelima. Chapter yang keempat, introduction of hydrocarbon. I harapkan semuanya dapat menghafal kesemua 16 functional group tu. Okey. Dan lagi satu, selepas dah hafal, dah faham yang 16 functional group tu, pergi kepada tie of reaction. The tie of reaction. Once you dah betul-betul hafal 16 functional group dan juga faham mengenai tie of reaction tu, kita pergi kepada next step. Next step ni yang seronoknya, mind map. Minum dulu. Mind mapping. For me lah, mind mapping untuk the mother of the mind mapping adalah carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond. Jadi dalam I punya kelas, I dah ajar dia orang bagaimana dia ada tiga step, right? You kena buat dia punya yang first tu GMM. Dah settle yang GMM, buat yang SMM. Dah settle yang SMM, cuba you buat yang QMM. Jadi kita pergi sedikit demi sedikit lah. Macam contoh GMM, General Mind Map, pergi ambil satu keping kertas. Kalau boleh kertas A4, pergilah beli kertas A4 satu bundle. Berapa ringgit sekarang ni? 14 ringgit lah. Pergi ambil, and then ambil sekeping tu, kita akan buat GMM. Untuk carbon-carbon double bond dulu. GMM letak kat tengah. And then kita akan buatlah arrow-arrow dia. Macam contoh lah, untuk carbon-carbon double bond ni, you all wajib hafal lebih kurang tak silap I lah 11 equation. 11 equation. Jadi 11 equation, dalam tu ada 2 equation yang memerlukan 2 equation daripada roh kepada carbon-carbon double bond, dan juga daripada RX kepada carbon-carbon double bond. Yang tu the applying of the Sazev rule. Sazev rule tu kena tahulah apa dia punya definition dia. Sazev rule. Dia banyak lagi. Satu lagi Markovnikov rule. Selain pada Markovnikov, dia ada anti-Markovnikov rule. Dia Markovnikov ni dia, ya waalaikumsalam, Aistabak. Tak ada nak kat cam ni. Nak kerat susu. Abeli nak kerat susu. Ni air ni ada. Air ni ada lah ni. Ada dalam ni. Okey. Jadi ada 11 equation. Daripada 11 equation tu, 2 merujuk kepada preparation dia, right? And then selebihnya adalah dia punya tindak balas lah. Pada carbon-carbon double bond juga, dia ada carbon-carbon double bond ni, dia ada mekanisme dia.
mekanisme yang tak silap I, dalam ni ada 3 mekanisme yang wajib you all hafal. Masa nak jadi tak silap I lah ni. Ruh kepada karbon-karbon double bond, the preparation. Karbon-karbon double bond kepada ruh. Ruh tu hydroxyl. Karbon-karbon double bond kepada RX yang penggunaan Markovnikov rule. Karbon-karbon double bond dia jadi RX ataupun halogen. Jadi dia ada 11 semuanya. Dia mudah je. Dan lagi satu, untuk karbon-karbon double bond ni perlu tahu apa dia punya chemical test. Biasanya dia guna pakai yang Bayer test tu. Bayer test tu. Tumbler. Tak ada lah. Tumbler ni je. Tumbler dah patah dah ni. Right. Tumbler yang biasa je dah. Beli. Minum air sihat lah. Cukup-cukup lah susunya. Aduh. Itulah. Baru first day. Nak kurangkan susu. Right. Lepas dengar Dr. Mani punya TikTok tu. I pun tak apalah. Kita slow-slow lah. Alright. Slow-slow lah. Cut sugar. Cut cut susu. And so on. Right. Okay. Untuk karbon-karbon double bond tadi tu, dah ambil sekeping kertas kan. So kita buatlah karbon-karbon double bond react dengan hidrogen in platinum. So jadilah dia alkane. C single bond C, right? Alkane. And then karbon-karbon double bond juga react towards HBr. Kalau dia react dengan HBr, untuk organik ni, organik ni tak perlu you all state dia punya phase dia, aqueous ke liquid ke solid, tak perlu. Tak perlu. Begitu juga dengan Lewis structure dia. Kalau ada long pair, tak perlu you letak. Tak perlu. Tapi faham-faham sendirilah keadaan phase dia dan juga dia punya long pair ada berapa. Okay Alright. Lagi-lagi. Mana lagi? Karbon-karbon double bond kepada ruh. Karbon-karbon double bond react dengan H2O, H+, so you akan dapat ROH, ruh. Kat situ you akan dapat hidroxyl lah. Hidroxyl. So kalau dia punya kita panggil, dia punya kelas compound adalah alkohol lah. Alright, lagi. Karbon-karbon double bond react dengan contoh dia nak jadikan karbon-karbon double bond kan. Alkohol tu hydroxy react dengan H2SO4 concentrated, H2SO4 concentrated and reflux, so you akan dapatlah karbon-karbon double bond. Lagi RX nak jadi karbon-karbon double bond. Untuk yang alkohol tadi, alkohol dia nak jadi karbon-karbon double bond, itu merujuk kepada Sadzev rule lah. Pergi cari definition untuk Sadzev rule. Apa ya Kak Nik? Thank you for the love, for the like tu. Alright, thank you. And then apa tadi? Apa nama kita panggil tadi? Sadzeru tadi kan. ROH kepada karbon-karbon double bond. ROH kepada karbon-karbon double bond, you pakai H2SO4 and then reflux. Yang ni perlukan mekanisme. Bagaimana dia boleh berlaku. Macam mana dia boleh tukar daripada ruh kepada karbon-karbon double bond. Yang ni ada mekanisme dia. And then ini adalah the applying of the Sadzeru. Sadzeru kata apa? The most stable karbon-karbon double bond, bagaimana you dapat detect adalah pada karbon-karbon double bond tu kita tengok the most alkyl group that attached to it. Alkyl group tu apa? Alkyl group tu yang paling simple kali adalah methyl lah. Methyl, ethyl, propyl and so on. Alright. And then
yang alkohol, okey, carbon-carbon double bond, dia nak jadi alkohol, terpaksa guna dia punya reagent dia adalah H2O H+, right? So dia jadilah alkohol. Dah jadi alkohol, itu merujuk kepada Markovnikov rule. Begitu juga dengan carbon-carbon double bond kepada halogen. So situ apa reagent yang you pakai daripada carbon-carbon double bond kepada RH, kepada halogen, apa you pakai? HBr. Yang tu adalah the applying of the Markovnikov rule. So apa pula Markovnikov? Markovnikov, they say that the electrophilic will go to the carbon. At the carbon-carbon double bond tu, there has greater number of hydrogen that attached to it. Itu merujuk kepada Markovnikov. Jadilah dia carbon-carbon double bond react towards HBr, so dia akan jadi RH, dia akan jadi halogen. And then RH dia nak jadi balik carbon-carbon double bond. Bagaimana pula? RH dia nak jadi carbon-carbon double bond, yang tu kita akan pakai KOH, kuh dengan ito ataupun etano. Jadi KOH dalam etano, so you akan dapat carbon-carbon double bond. Dia banyak lagi reaction, itu baru 4. Baru 4 reaction, baru 5 lah sekali dengan react towards hydrogen in platinum kan. So dia akan jadi alkane. Baru 5. Jadi dia punya reaction lagi, apa lagi? Kalau ada Markovnikov, dia akan ada anti-Markovnikov. Jadi bagaimana pula dengan condition untuk anti-Markovnikov? Carbon-carbon double bond react towards HBr in the presence of peroxide. Peroxide itu apa dia? HOOH ataupun H2O2 ataupun CH3OOCH3 ataupun ROOR. Itu merujuk kepada peroxide. Peroxide lah. Jadi apabila HBr in the presence of the peroxide, so bahagian produk yang dia akan terhasil adalah halogen juga. Dia akan jadi REX juga. Tapi RX dia ni tak merujuk kepada Markovnikov, dia terbalik. Jadi electrophilic akan top up lah pada carbon-carbon double bond. They have fewer number of the hydrogen that attached to it. So itu merujuk kepada anti-Markovnikov. Apa lagi ya? Ni Br2, carbon-carbon double bond react towards Br2 in water H2O. So Br2 in H2O, dia akan jadi alkohol tambah dengan halogen. Dia banyak sebenarnya ni. Dia memang kita kena hafal lah carbon-carbon double bond ni. Kalau kita tak hafal carbon-carbon double bond ni start daripada awal ni, memang kita akan rasa macam susah je kimia organik ni. Padahal kimia organik, I ada 3 minit lagi guys. Sebelum I nak stop I punya live ni. Dah start tadi 7.45, right? Dia carbon-carbon double bond ni, dia carbon-carbon double bond ni dia adalah mother of the mind map ni, right, untuk organik. Kalau kita tak faham mengenai carbon-carbon double bond ni, yang seterusnya tu agak bermasalah sikit, right? Jadi mahirkan diri dalam buat GMM, General Mind Map terhadap carbon-carbon double bond, right? Apabila kita dah betul-betul mahir, kita nampak dia punya reaction yang terlibat, jadi mudahlah untuk buat soalan-soalan yang berkaitan dengan carbon-carbon double bond ni, right? Itulah, dia bukannya susah sangat. Organik ni dia atas kita. Kalau kita usaha lebih, kita nak kita hafal dengan cara yang betul, insya-Allah lah soalan-soalan yang keluar bahagian organik tu, insya-Allah you akan dapat buat. Dia memang saya ingat I dululah, memang masa I belajar di universiti tu kan, I tak berapa minat sangat organik ni. Tapi apabila kita betul-betul faham, kita buat ada mind map, especially mind map lah, memang kena buat lah.
Mana ada? Tak ada. Right. Mind map memang kena buat, right? Mind map tu ni nak minjam jagut, bulu janggut. Dak, mind map tu biarlah lawak-lawak juga kan. Tapi mind map tu memang kena wajib hafal tu dengan sebaik yang mungkin. Apabila you betul-betul dah mahir functional group, betul-betul mahir mana dia punya type of reaction, kita pergi step yang seterusnya, that is the mind map. Apabila you betul-betul buat mind map, insya-Allah lah you akan faham organik ni. So the mother of the mind map untuk organik ni adalah carbon-carbon double bond. Tolong buat betul-betul guys. Okey Jadi I ada seminit lagi tu. Kalau rasa I punya live ni ada manfaatnya untuk you nak guna dalam exam and so on, like lah I punya channel ni, follow lah. Kalau tak faham apa yang I sembang dalam ni, nak bertanya soalan, tulislah di ruangan komen. Okey and then share kepada rakan-rakan yang lain guys. Okey, jadi apa-apa yang baik dah dekat pukul 8. I start dari pukul 7.45 guys, right? Apa-apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang baik datangnya daripada kelemahan diri I sendiri. Okey guys. InsyaAllah ada masa I akan live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.